Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. 主所爱的姐妹们平安。 Bersyukur hari ini kembali kita bisa bersama-sama kembali bersekutu via Zoom. 今天同样我们在网络上可以来联系在一起。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. 还没听到之前，我们先来做一个祷告。 Bapa, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Engkau yang senantiasa membentuk kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami ibu-ibu komisi wanita boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan kebenaran, di dalam terang Kristus yang menguasai kehidupan kami. Berkati juga kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan juga menerjemahkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 主所爱的姐妹们， seringkali di dunia ini kita sebagai manusia melihat yang namanya penampilan. 我们成为在世上的人，常常注意的、关注的就是人的外表。 Mungkin bagi kebanyakan orang penampilan itu adalah segalanya. 也许对某些人来说，这个外表就是他的全部。
Misalnya ketika orang mau melamar kerja, yang pertama kali dilihat itu pasti adalah penampilannya. 就是当有人要聘任的时候，这个来聘任的人一定先注意他的外表。 Ketika seseorang tersebut misalnya begitu pintar, pandai luar biasa, begitu berbakat, tetapi penampilannya sangat buruk, tentu orang tersebut udah pasti nggak akan keterima kerja. 或许有些人他的技能非常的棒，非常的好，但是因为他的外表不好看，所以很多时候是被拒绝的。 Inilah cara manusia melihat. 这就是人看人的观点。 Dan misalnya juga ada kasus di mana ketika di dalam hidup kita menilai orang lain berdasarkan pengalamannya, 我们自己， berdasarkan penampilannya. 我们自己同样的，我们也是常常衡量别人的时候，就是从他的外表来衡量他。 Dan terkadang penilaian kita itu seringkali tidak adil. 常常我们所给他们的价值是不公平的。 Contohnya ada orang yang sudah bekerja dengan tanggung jawab, tetapi di satu titik dia berbuat kesalahan karena penampilannya jelek, akhirnya kita memarahi dan menghukumnya secara luar biasa. 有的时候会发生，当某个人因为他的外表不好看，但是他非常的殷勤，但是做了一些小事的时候，我们的对他的这个惩罚愤怒会比他人更重。 Tetapi ada juga dalam satu kasus di mana orang tersebut melakukan begitu banyak kesalahan, tetapi karena dia cantik misalnya, sehingga ya bosnya itu udahlah nggak apa-apalah gitu. 或者有一个员工长得非常的漂亮，但是常常犯错，但是老板因为他的外表常常就原谅他。 Ya kasus seperti ini kan umum sekali ya. 当然，这样的情况是非常普遍的。 Begitulah cara manusia seringkali menilai. 这就是人衡量别人、给别人价值观的这个样式。 Demikian juga ketika saya melihat ya di satu video TikTok atau Instagram, 我在 TikTok 里面看到一个短视， yaitu ada satu video di mana ada seseorang yang mencuri. 就是有一个人因为偷窃， Ya, dia mencuri motor, kemudian tiba-tiba ketahuan sama massa dan orang banyak. 因为他偷了别人的机车，但是众人晓得。 Biasanya kalau orang yang ketahuan seperti itu, kalau di sini ya di tempat kita ini, itu biasanya bisa digebukin, dipukul sampai mati di tempat. 在我们这边的习俗，假如有人晓得你偷了别人的机车的话，摩托车的话，这周围的人可以自己刑罚，甚至把这个偷的人打得半死。 Tapi di video tersebut ternyata si preman yang mencuri motor itu dia nggak diapa-apain. 但是在这个短视里面，这个偷窃机车的人，众人没有对他做什么， Kenapa dia nggak diapa-apain? 为什么呢？ Nah, karena dia ternyata mempunyai penampilan yang cakep atau ganteng. 因为这个偷机车的人长得特别的帅， Sampai ada orang di sebelahnya yang bilang, oh kalau ganteng aman lah mencuri gitu. 所以有人给了一个结论说，啊，这么帅的人偷了这些东西是无所谓的啦。 Ya saya nggak tahu video itu benar atau enggak ya kejadiannya. 我不晓得这个短视是不是真实发生的。 Tapi dari situ kita bisa melihat seringkali benar di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita menilai, melihat, menghakimi orang lain itu berdasarkan penampilan mereka. 所以成为世人普通的人的我们，常常这个衡量别人，就是从外观、从外表来看，来评估他。 Seringkali kita nggak peduli apa dalam isi hati orang, yang kita peduli hanyalah bentuk dan rupa mereka bagus atau enggak. 我们甚至不愿意、不想知道他内心里面是不是像他外表这么好，就是我们衡量人就按照他的外表衡量他。 Tetapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, cara Tuhan Yesus melihat tidak seperti itu. 但是主内的姐妹们，耶稣看人不是看外表，不是像人这样的看外表。 Tuhan Yesus tidak melihat penampilan, tetapi dia melihat isi hati kedalaman seseorang. 他不看人的外表，他是看每个人内心里面所藏的是什么。 Maka topik pada hari ini kita akan membahas tentang melihat apa yang Yesus lihat. 所以今天我们的讲题就是看，好像神所看的，主所看见的。 Dan bagaimana cara kita sebagai orang Kristen juga kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. 成为信徒的话，我们应该效法主耶稣，主耶稣所看到的，我们应该要学习看到。
Nah, mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 19. 我们一起来打开圣经《路加福音》19章。 Nah, saya akan baca ayat 1 sampai 4. 传道从第1节读到第4节。 Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dari sini kita bisa melihat ya ayat 1 sampai 4 tentang siapa Zakheus itu dan kondisi atau rupa Zakheus itu bagaimana. 从这几节经文里面，我们可以看到撒该到底是怎么样的人，他的外表是怎么样的。 Dikatakan Zakheus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. 这里说到他是个税吏长， Dan ia menjadi kaya karena pekerjaan pemungut cukai ini. 因为他是税吏，所以他成为一个财主。 Dan Zakheus ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu karena dianggap dia pengkhianat bangsa. 当时这个税吏在犹太人当中是非常不受欢迎的，因为他们认为是罗马人的这个叛徒。 Dan kemudian kita bisa melihat lagi ya di ayat yang ketiga waktu Yesus itu mau lewat, nah dia udah berusaha siap-siap dulu memanjat pohon karena badannya pendek. 我们可以从第3节看到，众人他们要看耶稣是怎么样，因为人多，撒该的身体非常矮小，所以他自己看不见。 Ya tidak dikatakan ya di Alkitab dia ganteng atau enggak, kita pun nggak tahu rupanya bagaimana. 因为圣经里面没有记载他的外表，他的脸是不是帅还是不帅，所以我们不晓得。 Tapi di sini yang kita dapatkan dia adalah orang yang badannya pendek. 但是记载的就是他的身又矮。 Ya, dia kemudian orang yang berdosa dan dianggap pengkhianat bangsa. 而且他被认为是一个背叛了他民族的一个人，也是一个罪人。 Ya kalau secara manusia ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak dianggap. 照人的角度来看，这样的人是没有尊重他的。 Secara fisik badannya pendek. 在外观来看，他的人又矮又小。 Ya apalagi kalau perempuan badannya pendek mungkin masih oke lah. Apalagi kalau laki-laki di tempat itu pada waktu itu badannya pendek ya tentu ya ada tekanan tersendiri. 成为女人的话，妇女的话，她的身材矮小是无所谓。但是当时在这么大男生是比较壮大的，看到这么矮小的人，人会轻看他的。 Kemudian secara moralitas dia juga dicap adalah orang yang nggak bagus. 在道德上，他被认为是一个不良善的人。 Tapi yang anehnya adalah di ayat yang kelima. 我们来看第5节。 Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 我们可以看到耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你的家里。” Nah di situ ada begitu banyak orang yang mengurumuni Tuhan Yesus. 当时这么多人围绕着主耶稣， Tetapi mengapa tiba-tiba Yesus dikatakan dia langsung melihat ke atas pohon dan berkata kepada Zakheus. 但是圣经里面明确的记载说，主耶稣抬头一看，看到桑树上的撒该。 Memangnya apa uniknya Zakheus ini? 那到底撒该有什么很特别的特征呢？ Sampai di antara begitu banyak orang perhatian Tuhan Yesus langsung teralihkan kepada Tuhan Yesus. 以至于在这么多人围绕着耶稣当中，主只单单专注到撒该。 Kenapa Tuhan Yesus tidak melihat atau memanggil mungkin orang-orang yang di situ yang rupanya bagus, yang perawakannya tinggi? 为什么耶稣不看他周遭觉得他的职言非常棒的人，比如也是非常英俊、很漂亮的这些门徒们、这些群众呢？ Atau mengapa Tuhan Yesus tidak memanggil aja orang-orang yang terpandang waktu itu di situ atau orang-orang yang berpendidikan seperti orang-orang yang mengenal Taurat Tuhan di situ?
或者主耶稣为什么不看呢？不招那些非常有知识的，或者是文士们？ Kenapa harus Zakheus? 为什么一定是撒该呢？圣经记载的， Nah, inilah cara Tuhan Yesus memandang. 这就是耶稣对人的看法。 Kalau kita bisa melihat kembali ya di ayat sebelumnya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 假如我们看之前的经文， ya, Zakheus memang badannya pendek. 撒该他的身量非常矮小， Memang dia orang yang berdosa. 他是个罪人。 Tetapi di ayat 1 sampai 4 tadi yang kita baca, ketika dia mendengar Yesus mau datang mau lewat di situ, 当我们刚才已经听过了的第1节到第4节，他听闻到耶稣要经过那个地方的时候， Zakheus itu berusaha. 撒该设法的， Nah, ayat 3 itu. 就是在第3节， Dia berusaha melihat apakah orang seperti Yesus itu. 所以他想看看耶稣到底是怎么样的人。 Nah, tentu Yesus tahu ini usahanya yang dia lakukan. 所以耶稣晓得他内心里面的心意是什么，就是想看耶稣。 Kemudian ayat yang keempat. 第4节， Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. 所以他就跑着去，比众人更快的达到那个地方。 Iya, artinya dia punya hati yang sangat tertarik ya untuk melihat Yesus sehingga dia berlari mendahului orang banyak. 因为他有一个非常想要看耶稣的心意，他比众人更快的到达那个地方。 Ya, dengan kata lain orang-orang banyak pada waktu itu datang ya mereka mungkin tinggal jalan aja nggak ada persiapan apa-apa. 我们可以想象，当时跟随耶稣的人就是这样随意的跟着耶稣走，或者走在他的周围，一点都不必预备什么。 Tapi Zakheus ada usaha yang begitu banyak yang dia lakukan, termasuk dia berlari mendahului kerumunan orang terlebih dahulu, lalu dia memanjat pohon. 但是我们可以看到撒该他做了一杯工作，就是他先跑到前面去，然后爬到一棵桑树上。 Maka itulah yang dilihat oleh Yesus. 所以耶稣看到了这一点， Bukan soal bagaimana rupanya, bukan soal bagaimana keberdosaannya, tapi hatinya, usahanya yang dia lakukan untuk melihat Tuhan Yesus. 耶稣没有看到他是个罪人，他内心里面到底装了什么，但是主耶稣看到他的心意的一个心意，就是他愿意看耶稣，或者是跟随耶稣。 Ya, inilah cara Tuhan Yesus melihat. 这就是耶稣看人的这个观点。 Jadi ketika kita ingin melihat ya ibu-ibu apa yang Tuhan Yesus lihat, maka kita harus mulai belajar melihat bukan dari penampilannya, tetapi dari isi hati orang tersebut. 所以姐妹们，我们要学习耶稣看人的这个方式，就是我们不先看外表，但是看他内心里面到底装的是什么。 Ya belakangan ini kalau ibu-ibu sering nonton film Dracin ya di YouTube atau di mana, 姐妹们，假如我们常常在家里看这些韩剧，或者是中国的、台湾的，或者是这个连续剧， ya itu kan ada tentang CEO ya atau bagaimana lah ada bos sama kemudian ya ada orang-orang biasa. 就是常常有一个大经理，这个非常重要的经理跟一个普通的人。 Ya ketika saya melihat ya begitu banyak Dracin-Dracin yang ada, polanya itu hampir sama. 我们看了这么多的短视，这么多的他的这个短剧的，其实他的故事都是差不多相同的。 Ya polanya itu adalah CEO yang tiba-tiba menyamar menjadi ya satpam lah, menjadi pembantu, menjadi apa. 就是他的这个高层职也可能是董事长或者是总经理，他们先来做一个从低层做，就是假装自己是一个守卫员或者是清洁工这一类的工。 Kemudian orang-orang lain yang datang, yang mungkin petinggi-petinggi datang, kemudian melihat mereka nggak tahu pembantu ini ternyata adalah CEO sehingga merendahkannya. 所以有的员工上班的时候看到有一位新的可能是清洁工在那里站着，他们不晓得这是重要人物，所以就忽视他了。 Lalu sampai suatu ketika tiba-tiba ketahuan ternyata orang yang direndahkan ini ternyata dia adalah CEO yang tertinggi lah, bagaimana lah ya bos tertinggi, dan akhirnya orang yang dulunya merendahkan pembantu ini akhirnya menjadi memohon-mohon kepadanya. 所以在短剧里面的故事就是常常就是这样，当大家都知道原来这些清洁工或者这些卑微工作的人原来是总公司里面的最高层的
这个员工的时候，大家以前轻看他的，就来到他面前献媚的，想要讨好他了。 Ya pola-pola di drama-drama Cina itu ya kira-kira seperti itu aja. 所以这些连续剧，它的故事的这个特征就是这几样而已，就是这样而已。 Ya dan film itu juga mengajarkan ya orang seringkali memperlakukan orang lain berdasarkan penampilan, status dan jabatannya. 所以在这些短剧里，同样也教导我们，人看人的时候，常常是从他的外观，从他的职位看，从他的地位。 Tetapi ketika kita ingin belajar melihat seperti yang Yesus lihat, maka kita tidak bisa lagi hidup seperti itu. 当我们要学习像耶稣看人的方式的话，我们不能够像世人这样的观点来看待人。 Kita memperlakukan orang lain, saudara kita ya, bukan berdasarkan penampilan, status dan jabatannya. 我们不要看我们周遭的人，或者我们的亲戚朋友们，就是凭他们的这个知识，凭他们的职位。 Nah, kembali ke Zakheus, kita lihat di ayat yang ke-6. 我们来回到看这个撒该在第6节， Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 他就急忙下来了，欢欢喜喜接待耶稣。 Ya, ketika Yesus memanggilnya, maka Zakheus menyambut Tuhan Yesus begitu dengan sukacita. 当耶稣招呼这个撒该快下来的时候，撒该是用非常喜乐的心来接待耶稣。 Tapi ternyata banyak orang yang waktu itu iri hati dan akhirnya mengatakan yang enggak. 但是众人看见的时候，就纷纷议论了， Nah, di ayat yang ke-7. 就是在第7节。 Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 这些众人就私下议论说，他进到罪人家里去住宿。 Ini menarik ya, karena dikatakan semua orang, bukan sebagian orang. 这里有趣的是，众人不是一些某些人，是一群的小群的人，不是，就是众人大家。 Jadi semua orang yang hadir di situ dan melihat Yesus memanggil Zakheus, 所以众人看到耶稣呼召撒该下来的时候， nah langsung bersungut-sungut. 他们就非常的有很多的议论的在说这件事。 Bahkan dengan lantang mereka menghakimi Tuhan Yesus kalau Yesus itu kok menumpang di rumah orang berdosa. 甚至他们议论说，他主竟然到这个罪人家里去住宿。 Nah, di sini Yesus dikatakan dia ingin menumpang di rumah Zakheus, bukan berarti dia kompromi dengan dosanya Zakheus. 这里我们要强调的就是主当时到撒该的家里住宿的时候，不是因为他跟他的罪妥协了，给认同了， Tapi Tuhan Yesus ingin mengubah Zakheus dan mendatangkan perubahan di dalam kehidupannya. 但是主耶稣要来到他的家里，要改变这个人。 Dan di sini juga kita melihat ya, Tuhan Yesus tidak melihat kesalahan-kesalahan masa lalu Zakheus. 这里我们可以看到，主耶稣从来没有计较以前撒该所做的许多的罪行。 Tetapi Tuhan Yesus melihat potensi Zakheus ini ke depannya luar biasa. 但是主耶稣看到这个人撒该的潜质力非常的大。 Nah, seringkali kalau orang berbuat salah kepada kita ya sekali aja gitu, kita mungkin bisa ingat seumur hidup dan nggak percaya lagi kepada orang itu. 很多时候，要是有某个人背叛我们，或者是轻看我们做了一些不好的，我们会把这个人记到一生，好像永远都不能够原谅他。 Kita berbuat baik 9 kali, berbuat salah hanya 1 kali. 我们有时可能我们为你做了10件好的事，那是一件我做错了。 Ya, dengan kesalahan yang 1 kali itu, tentunya seringkali orang lain nggak akan mempercayai kita kembali. 但是因为这一件错事，那这个人就不再相信我们，也抹杀了以前的好处。 Inilah cara dunia melihat. 这就是世人看待人的方式。 Tapi cara Tuhan Yesus melihat jauh berbeda. 但是主耶稣看人是完全不一样的。 Nah, sekali lagi Tuhan Yesus bukan melihat masa lalu, tapi Tuhan Yesus melihat potensi. 再一次的，主不是看我们以往的，但是看我们现在的潜力，我们现在的心意。 Dan hal itu terlihat ya dengan jelas langsung di ayat ke-8. 我们来注意第8节。 Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
我们特别要注意，撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给穷人，我若劈债了谁，我还他4倍。” Nah, ini suatu perubahan yang luar biasa sekali ya. 我们从这里看到，撒该已经完全大大的改变了。 Artinya setelah dia menyambut Yesus di rumahnya dan mengalami melihat siapa Yesus itu, 就是当撒该把耶稣接到他家里住宿的时候，他看到耶稣是怎样的人的时候， maka dia langsung berdiri dan berkata, 他就马上站起来说，对主说， setengah hartanya itu akan dia hibahkan kepada orang miskin. 就是他把他自己一半的财产会周济给穷人。 Kemudian dikatakan kalau dia ada peras orang lain dari hasil pemungut pajak cukai itu, nah itu akan dia kembalikan bukan 2 kali lipat tapi 4 kali lipat. 就是假如我劈债了谁，我会偿还他4倍的这些讹诈的钱。 Ya artinya Tuhan Yesus itu nggak salah melihat. 所以我们从这里可以看到，主耶稣从来没有看错人，错看人。 Jauh sebelum Zakheus berkata seperti ini, Tuhan Yesus sudah melihat potensinya. Oh, Zakheus ini akan berubah seperti ini. 在主还没有看见撒该以前，他已经晓得撒该是怎么样的人。 Maka ketika di dalam hidup ini kita menjumpai mungkin ada orang lain yang berbuat kesalahan, menyakiti kita, janganlah kita cepat menghakimi dan memblokir mereka di dalam kehidupan kita. 所以当人对我们有一些做了一些可能不讨我们喜欢，或者是欺诈了我们的话，我们不要马上的拒绝他，或者是跟他断绝来往。 Mungkin kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada orang berdosa dan juga melihat potensi mereka ke depannya. 所以我们要学习耶稣的榜样，就是我们再一次的看待他，可能他内心里面，可能他的能力是非常强大的。 Kemudian yang terakhir di ayat ke-9 dan 10. 我们来看第9到第10节。 Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他是亚伯拉罕的子孙。人子来为要寻找拯救世上的人。” Jadi terlihat semakin jelas kalau Tuhan Yesus menginap di rumah Zakheus itu adalah ingin menyelamatkan, mendatangkan keselamatan kepada Zakheus. 所以我们可以看到，主耶稣住在这个所谓罪人的家里，是为了要拯救他，给他救赎的恩典。 Dan apa yang benar-benar Tuhan Yesus lihat itu adalah Tuhan Yesus ingin melihat dan menghendaki agar semua orang itu bisa diselamatkan. 主耶稣所看到的就是他希望每个人都得到这个救恩。 Sebab anak manusia ya, yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 因为人子来就是主自己来，是要寻找拯救世上的人。 Yang hilang itu adalah ya orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang terlantar. 世上的人是谁呢？就是那些被边缘化的，还没有得到救恩的这些人。 Orang-orang yang bergumul dengan dosa-dosa mereka. 他们正在最终里正在挣扎。 Seringkali kalau mungkin kadang kita gereja bisa terjebak dalam satu sikap yang eksklusif atau tertutup. 我们在教会里，常常我们会有一个觉得自己是特别优越的人，所以我们自己独自一组这样的人。 Oh, kalau misalnya kamu berbuat dosa besar, nah kamu akan dikucilkan dari gereja. 或者是你是个罪人，那教会就会把你排挤掉。 Mungkin keanggotaan dicabut. 也许你的这个教会的成员会被消除。 Yaitu secara tata gereja. 这其实是教会里面的程序来的。 Tapi kalau kita melihat secara hati Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus melihat, 但是假如我们从主耶稣看人的角度来看人的话， Tuhan Yesus tidak pernah membatasi orang berdosa untuk datang kepadanya. 主耶稣从来没有拒绝或者是拦阻罪人来到他面前。 Tapi Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang berdosa itu justru datang kepadanya dan bertobat. 但是主耶稣要的就是这些罪人可以来到他面前，然后悔改，然后认罪。 Jadi dari sini kita bisa melihat ya hati Tuhan Yesus itu seperti apa. 从这里我们可以看到主耶稣的心是怎样的一个心。 Ya, apa yang sebenarnya paling Tuhan Yesus lihat dan Tuhan Yesus mau.
主耶稣最要的是什么？他最喜悦的是什么？ yaitu jiwa-jiwa terhilang yang diselamatkan. 就是世上的灵魂被拯救。 Dan juga setiap kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang Kristen mungkin udah lama sekali. 所以姐妹们，我们也许在这样的岁数，我们跟随主已经很久了。 Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga untuk hati kita punya hati seperti Tuhan Yesus. 所以我们应该有像耶稣这样的心来看待， Yaitu membawa orang-orang yang belum percaya kepada Kristus agar mereka membuka hati mereka kepada Kristus. 就是把那些还没有认识主耶稣的人，还不晓得主的人，我们可以把他带到教会里，让他们有机会来认识主。 Ya, tentunya dengan ketiga step tadi. 就是以刚才我们所讨论的3个重要点， Jangan melihat penampilannya. 就是不要先看他的外表， Oh, orang ini penampilannya nggak bagus, nggak mau lah saya kabarkan Injil kepadanya. 这个人的外表这么难看，我不要向他传福音， Ya kan ribet ya gitu ya. 所以这非常麻烦的。 Maka untuk memiliki hati seperti Yesus peduli kepada jiwa yang terhilang, jangan melihat penampilannya tapi lihat hatinya. 所以当我们要学习耶稣这样来看待人、来传福音的时候，首先不可以看人的外表。 Kemudian yang kedua tadi, jangan lihat masa lalunya. 第二点就是不要看他以往到底做了什么。 Oh, orang ini pernah gosipin saya, pernah sakitin saya. Udahlah saya nggak mau kabarkan Injil kepadanya. 这个人以前常常诽谤我，常常说我一些的坏话，非言非语我不要把福音传给他了。 Ah, udahlah bagusan dia nggak usah dengar Injil masuk neraka. 希望他不要相信耶稣，让他进地狱吧。 Nah tentu kalau kayak gitu ya nggak bisa kita kabarkan Injil kan. 所以假如这样的话，我们不能够把这个福音传给他们。 Maka kita harus melepaskan masa lalu sakit hati kita dan kita memberikan kesempatan kepada mereka dan melihat, oh bisa aja nanti kalau saya kabarkan Injil mereka kepada mereka, mereka percaya Yesus dan melayani di gereja. 所以我们应该要有这样的心态，我把这些以前他对我所做的一些负面的行为，我把它忘掉了，我不再记得他了。我现在要传福音给他，也许他以后在教会可能会成为一个很好的信徒来侍奉神。 Dan yang ketiga tadi itu adalah hal yang paling penting ya di ayat 9 dan 10 tadi, di mana Yesus melihat jiwa yang perlu diselamatkan. 所以更重要的就是像主耶稣这样来看需要拯救的世上的人。 Kalau kita aplikasikan di dalam hidup kita, 假如我们实行在我们生活当中， maka kita sebagai ibu-ibu komisi wanita yang mengabarkan Injil, 成为传福音的我们这些妇女们， ya kita nggak punya pengharapan atau motivasi lain apapun. 我们其实没有什么动机，还是其他的盼望。 Ya harapan kita hanyalah orang yang kita injili bisa sungguh-sungguh diselamatkan dan mengenali Yesus Kristus. 就是我们像传福音的这个人，他能够真正的认识耶稣，然后能够真正的接受耶稣。 Nah, dengan demikian ketika kita melakukan hal ini, kita sudah berhasil untuk melihat apa yang Tuhan Yesus lihat. 所以当我们这么行的时候，我们就效法了耶稣怎么样来看待人。 Amin. Mari kita berdoa. 阿妹，我们做一个祷告。 Bapak, kami bersyukur atas firman Tuhan pada sore hari ini yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini. Tolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa melihat apa yang Engkau lihat Tuhan. Berpikir bagaimana cara Engkau berpikir dan mempunyai hati seperti hati-Mu Tuhan Yesus. Yaitu hati yang peduli kepada jiwa-jiwa yang terhilang, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tolong kami juga Tuhan, kami tahu mungkin setiap kami ibu-ibu komisi wanita ada keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi anak Tuhan, tidak ada batasan di dalam hidup kami untuk tidak melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam usia ini pun Engkau tetap bisa memakai kami secara luar biasa untuk menyatakan Injil kabar baik-Mu Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Pakai kami Tuhan agar kami boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih, Injil dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan dan dijamak oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, berkati hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 愿神祝福我们大家。